Minta maaf. Assalamualaikum. Minta maaf Puan Zalinda. Tadi apa ni tak work pula apa ni. Tak apa, tak apa. Masuk. Teruskan Puan. Oh ya, yeah. Dah mula dengan ucap tama Okey. Ya, Puan mula. Alright, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang dikasihi, dihormati Puan Normawati binti Haji Inas, penceramah kita, Puan Zalinda Rahmat, gitu juga dengan semua pegawai SISC Plus dan juga guru-guru ketua panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Kelang. Saya mohon maaf tadi sebenarnya 8.59 dah masuk tapi tak dengar-dengar. Rupanya saya punya yang faulty. Minta maaf. Jadi alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak kepada unit bahasa PPD Kelang kerana telah mengusahakan merungkai kit Cakna Minda untuk hari ini Kerana maklumlah seperti yang Puan Zalinda telah katakan Kelang ni mempunyai ramai bilangan semua E dalam negeri Selangor. Yang paling tinggi kita lah jadi oleh sebab tu unit bahasa telah pun mengambil inisiatif untuk mengurangkanlah bilangan semua E ini melalui strategi merungkai kit Cakna Minda ayat dan karangan berpisah tiada. Alhamdulillah harap-harap strategi ini berjaya dan dapat meningkatkan kelulusan dalam BM penulisan. Sekurang-kurangnya tak adalah ramai yang dapat semua E. Jadi kit Cakna Minda ini diharapkan dapatlah membantu murid-murid dalam daerah Kelang kerana kemahiran menulis ni amat penting. Kemahiran yang paling asas kerana ia merupakan satu daripada kaedah komunikasi dan juga kaedah untuk jawab soalan lah kalau dalam peperiksaan. Jadi sekiranya zaman dulu kita ni banyak menulis surat Jadi oleh sebab tu agaknya kita orang-orang zaman dulu tu lebih mahir lah menulis kerana we have to be more eloquent dalam penulisan untuk menyatakan hasrat kita, menerangkan dengan sejelasnya dalam surat tersebut. Jadi sekarang ni dah tak ada surat dah. Sekarang ni banyak melalui WhatsApp, melalui instant messages, Instagram dan sebagainya. Semuanya menggunakan bahasa-bahasa yang kalau kita orang tua-tua agak ambil masa juga untuk memahami bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Jadi jika murid-murid ini, terutamanya murid-murid sekolah rendah lah, kita tak ajar asas untuk menulis dengan baik, jadi mungkin apabila dia membesar nanti dia tak dapat nak menyatakan pendapatnya dengan baik, tak ada kemahiran untuk menyatakan apa yang difikirkan dan dalam peperiksaan pula susah untuk dia nak menerangkan satu fakta dengan jelas ataupun menghuraikan data dengan tepat dan juga dapat berkomunikasi dengan yakin dapat berkomunikasi dengan yakin melalui penulisan. Jadi saya rasa sebab itulah penting sangat kemahiran menulis ini kerana ia kemahiran yang asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada unit bahasa PPD Kelang dan juga kepada penceramah kita serta kepada ketua panitia daerah Kelang. Jadi diharapnya selepas ini tuan-tuan dan puan-puan dapat menyebarkan menyebarluaskan kit Cakna Minda ini kepada anak-anak buah cikgu-cikgu sekalian untuk kebaikan anak-anak murid kita. Jadi itulah dia harap-harapnya UPSR tahun ni tak ada UPSR, mungkin tahun hadapan lah tak adalah lagi murid-murid yang ada semua E. Kerana murid-murid ini insya-Allah telah didedahkan dengan kaedah penulisan dan diharapkan sekurang-kurangnya dia dapatlah, kalau tak dapat ni tak dapat A, dapat B tak dapat B dapat C ataupun dapat D lah dalam BM penulisan. Jadi itulah harapan kita kalau boleh semua dapat A lah tapi saya rasa impossible pula walau bagaimanapun dalam
keadaan PKPP sekarang ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus menggalakkan anak-anak buah tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan PDP di rumah ya, melalui talian ataupun melalui media sosial, dan kalau dah tak boleh sangat melalui bahan-bahan bercetak. Jadi bahan bercetak ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar taklimat daripada guru besar masing-masing ya. Letakkan box ya, ataupun kotak di pondok pengawal untuk tuan-tuan dan puan-puan, letakkan bahan bercetak tuan-tuan dan puan-puan, sama ada untuk modul ke, latihan, nota dan sebagainya ya. Jadi anak-anak murid ini boleh ke sekolah, dia pergi saja di pondok pengawal dan mengambil bahan-bahan tersebut. Dan gitu juga sebaliknya, sekiranya dia nak menghantar buku latihan ataupun nak menghantar kertas-kertas folio dan sebagainya, dia letakkan saja di pondok pengawal itu dalam kotak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya tak ada perlu kita nak menunggu dia ataupun dia nak menunggu kita untuk menghantar dan mengambil bahan ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana masih lagi dedikasi dan masih lagi terus berusaha untuk untuk dapat menyampaikan PDP secara atas talian tadi ataupun secara media sosial kepada murid-murid, walaupun banyak halangan-halangannya ketika PKP dulu, ketika PKPP, ketika PKPB ya, dan sekarang ni ketika PKPP. Jadi teruskanlah usaha tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah usaha tuan-tuan dan puan-puan akan diberkati oleh Yang Maha Esa. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat merungkai Kit Cik Naminda. Terima kasih Puan Zalinda. Terima kasih diucapkan kepada Puan Saadah atas ucapan beliau sebentar tadi. Semoga ianya menjadi pemangkin kepada guru-guru untuk lebih bersemangat lagi untuk menabur bakti kepada anak-anak didik kita. Baiklah cikgu-cikgu, tanpa berlengah lagi, saat yang kita nantikan telah pun tiba. Saya percaya cikgu-cikgu tak sabar untuk slot seterusnya. Dengan ini dijemput Puan Normawati binti Haji Inas dari SK Methodist untuk pembentangan slot merungkai Kit Cik Naminda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya suara saya? Jelas. Okay, jelas. Sangat jelas. Yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah Kelang yang berusaha, Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Puan Zalinda binti Rahmat dan Puan Zulfarita binti Zahari, SIC Plus Bahasa Melayu PPD Kelang, Penganjur Unit Bahasa PPD Kelang dan Jawatan Kuasa Panitia Bahasa Melayu Daerah Kelang. Seterusnya rakan-rakan guru dan rakan-rakan guru, ketua-ketua panitia Daerah Kelang yang saya hormati lagi kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sawal. Syukur alhamdulillah di bulan yang mulia ini, bulan kemenangan, dapat kita berada dalam satu program iaitu merungkai Kit Cik Naminda dengan tajuk Ayat dan Karangan Berpisah Tiada. Ayat mantap, skor cemerlang. Terlebih dahulu izinkan saya berterima kasih kepada IPG Campus Bahasa Melayu yang memberi peluang kepada saya untuk turut bersama-sama sebagai pembina modul Kit Cik Naminda. Juga saya tak lupakan sifu saya, tok guru saya iaitu Encik Anwar bin Muhammad Amin, SIC Plus, Sains Sosial, dan Cik Muhammad Asri bin Ayub yang membuka peluang kepada saya untuk sama terlibat dalam sebagai pembina modul Kit Cik Naminda. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan elemen yang pertama iaitu membina ayat. Dia ada 3 elemen iaitu jelajah kata, jalan-jalan cari kata dan hentian gerabak skop. Okay, next.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan gerabak skop? Ya, kalau kita biasa gerabak ni kita kaitkan dengan kereta api ya. Jadi membina ayat seperti yang Puan Saadah katakan tadi ya. Membina ayat merupakan asas penting bagi murid-murid menguasai penulisan sama ada ulasan dan karangan UPSR ya. Murid perlu mempelajari ayat mudah kepada ayat yang lebih kompleks atau bermula daripada ayat tunggal kepada ayat majmuk. Ilham mengetengahkan konsep skop ini diharap dapat membantu proses pembelajaran murid berkembang dari semasa ke semasa ya, sebab kita tahu murid ni dia kena membina ayat ya, walaupun ayat mudah dia kalau nak tulis karangan memang tak dapat lari dari pembinaan ayat ya. Dalam konteks menjawab soalan UPSR, murid digalakkan menggunakan ayat kompleks agar murid dapat mengaitkan kehidupan seharian dan menggabung jalinkan dengan ilmu yang lain. Bukan sahaja karangan ya yang memerlukan ayat yang lengkap, malah kalau kita lihat je sekarang pemahaman bahagian B juga untuk murid mendapat 3 markah, mestilah yang pertama ayat yang lengkap, ada isi dan huraian yang lengkap. Jadi di situ kita dapat lihat ya, binaan ayat amat penting. Okay, next. Okay, ini yang dikatakan gerabak skop ya. Maksudnya di sini cikgu boleh sebenarnya ya, kalau sebut skop ni kita banyak ya, kalau kita lihat banyak penulis sama ada di luar yang menggunakan singkatan-singkatan. Kalau cikgu biasa dengar watak, ayat, aktiviti, salam, subjek, aktiviti. Tadi ini kita nak perkenalkan ya, IPG Kampus Bahasa Melayu ingin memperkenalkan lagi satu akronim ya, iaitu skop. Okay, next. Apa itu skop? Kita pergi kepada, okay, skop ini ialah merujuk kepada subjek, kata, objek dan peluasan ayat ya. Sebelum ni sebelum kita gunakan skop ni, saya dulu gunakan wak ya. Sebab apa? Saya ajar murid yang kelas hujung. Jadi saya 3 perkataan yang ni kamu kena ingat wak, iaitu watak, aktiviti dan keterangan. Tapi bila di sini budak lebih jelas ya. Budak boleh subjek. Subjek tu merujuk kepada kata nama ya. Kata nama tu sama ada orang ke, binatang ke, haiwan ke ya. Kata ini merujuk kepada kata kerja, kata adjektif ya. Kemudian ada objeknya dan ada perluasan ayatnya ya. Okay, next. Okay, bagaimana kita nak membuat pembinaan gerabak skop ni ya, carta alurnya. Yang pertama, macam sekarang kita tak gunakanlah, maksudnya masa kita buat dulu. Sebab apa? Untuk pengetahuan semua, Cakna Minda ini kami bangunkan semenjak 2017 ya. Maksudnya ini kalau 2000, kami sekarang ni untuk pengetahuan semua juga, kami dalam proses ya untuk membuat Cakna Minda 2.0 ya. Cakna Minda 2.0 maknanya dalam proses, maknanya akan datang kita ada penambahbaikan dan inovasi. Yang ini kami mula buat pada tahun 2017, iaitu kami membuat kerangka gerabak skop. Untuk pengetahuan semua, di sini saya mengambil kesempatan, inilah tuan punya pembina dia, Puan Nurlia ya, dan Puan Fatimah ya. Puan Fatimah pun dah bersara sekarang ya. Puan Nurlia PPD SIC Sains Sosial PPD Gombak. Okay, next. Okay, ini kerangka bagaimana kami mula membuat, masa ini kami berpusat di IPG Kampus Bahasa Melayu. Kami memulakan pembinaan kit ini iaitu gerabak kata ya. Jadi mengapa kita gunakan kereta api sebagai elemen untuk menarik minat murid. Jadi kita meletakkan S, K, O, P tu dalam bentuk gerabak lah. Ya. Jadi biasanya kita letakkan gambar, kemudian kita gunakan kereta api ini untuk membantu murid membina ayat. Okay, next. Okay, ini contohnya membina kepala kereta api dan gerabak kereta api. Okay, next.
Okey, membuat poket di belakang kepala gerabak kereta api untuk memasukkan bahan grafik ya. Biasanya kalau kita bina ayat ni bergantung kepada gambar. Jadinya kita buatkan poket pada kepala kereta api itu, kita masukkan gambar di dalam poket tersebut ya. Dan kita labelkan skop pada gerabak. Jadi setiap gerabak tu ada S, ada K, ada O, ada P. Okay, next. Inilah hasil penghasilan kit. Kit ni ialah bahan bantu mengajar dalam bentuk gerabak. Skop ya, yang itu adalah Puan Fatimah sedang tengah buat lah, maksudnya kami tengah dalam proses menghasilkan gerabak skop. Okay, next. Okay, cara kita nak gunakan gerabak skop ni di dalam bilik darjah ya. Pertama, kita ada teknik dia, sebab apa kit Cana Minda ni walaupun kita menggunakan bahan maujud ya, macam sekarang ni cikgu-cikgu sering bawa murid ke bilik makmal komputer dan sebagainya menggunakan pancaran bahan-bahan yang secara visual ya, tapi kita kit ini dalam bentuk maujud ya. Jadi kita dah siap gerabak tu, kita bawa ke kelas, kita boleh jalankan dengan menggunakan 3 teknik yang memang tidak lari daripada Part 21 ya, iaitu yang pertama teknik jelajah kata, kemudian yang kedua teknik jalan-jalan cari kata, yang ketiga ialah teknik hentian gerabak skop ya. Okay, next. Okay, jadi macam mana kita nak kita buatkan gerabak skop ni ya. Yang pertama, teknik yang kita gunakan tadi, saya kata jelajah kata, masa yang hanya 30 minit saja kita boleh masa yang diambil untuk kita buat jelajah kata ni ya. Kit gerabak skop 1 melalui teknik jelajah kata dibangunkan, ini tadilah samalah pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif. Maksudnya di sini memang tak larilah daripada PAK 21 bahawa murid akan belajar secara kooperatif dan kolaboratif. Okay, next. Okey, standard kandungan, kita tak lari daripada kita punya DSKP, iaitu yang pertama membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat yang betul. Objektif kita, murid dapat membina dan menulis jawapan secara kreatif dan kritis dengan betul menerusi aktiviti jelajah kata. Jadi cikgu boleh tambahlah, kalau kita objektif mesti lebih bersifat spesifik kan, cikgu boleh tambah murid dapat membina dan menulis jawapan sekurang-kurangnya berapa, sekurang-kurangnya 2 daripada berapa ya. Cikgu boleh dapat ni ya. Kemudian kriteria kejayaan, kita dapat, saya dapat mencatat maklumat berdasarkan gambar, saya dapat meluaskan subjek dan predikat dalam binaan ayat, saya dapat membina ayat gramatis berdasarkan rangsangan menggunakan gerabak skop. Jadi ini kriteria kejayaan, antara kriteria kejayaan yang dapat kita catat dalam kita punya RPH berdasarkan standard kandungan aktiviti jelajah kata. Okay, next. Okey, instrumen, bahan. Apa bahan yang kita boleh gunakan? Sebenarnya cikgu jangan rasa gerabak skop setiap kali saya nak ajar, saya buat. Sebab apa, gerabak skop ni cikgu boleh buat sekali sahaja. Tak perlu banyak kali sebab boleh diguna pakai berulang kali. Ya. Kalau cikgu pergi kelas yang lain, cikgu boleh bawa gerabak skop ni ya. Okey, itu adalah bahan. Tak apa, nanti slide ni saya share pada semua panitia bahasa Melayu dalam grup ya. Okey, apa fokus kemahiran kita? Tak lari sebenarnya ya daripada membaca dan memahami soalan. Kebanyakan murid kita, kenapa mereka tak dapat bina ayat dengan baik, menulis karangan dengan baik ataupun menjawab bahagian pemahaman bahagian B dengan baik, iaitu tak lari daripada mereka tak faham soalan, tak faham apa kehendak soalan ya. Kadang-kala bahagian A pun dia ada soalan yang bersifat terbuka. Macam tu tulis 5 ayat berdasarkan gambar. Jadi dia tak ada fokus pada aktiviti ke, pada situasi ke, tetapi ada yang berfokus ya, tulis 5 ayat
berdasarkan aktiviti di dalam gambar. Jadi kalau murid buat situasi, di situ saja sudah boleh menjejaskan markah kan. Jadi di sini fokus kemahiran kita tak lari juga daripada baca dan faham soalan. Ya. Yang kedua, menakul gambar dan bahan grafik. Kadang-kala kita ni macam bila kita berjumpa dengan rakan-rakan, kadang kita bertukar-tukar juga pandangan. Apa masalah murid kita ni ya? Kadang-kadang saya pun sama dengan rakan-rakan guru di Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis, bila kita beri gambar, murid ni, dia sibuk tengok yang kecil, gambar yang kecil dulu. Gambar yang aktiviti yang besar tu dia tak nampak tau. Jadi kita kena beritahu murid, sentiasa beritahu murid, menakul gambar ni murid kena fokus kepada aktiviti utama dalam gambar. Ya. Kemudian daripada gambar itu barulah mereka melengkapkan jadual skop. Ya. Mereka senaraikan subjeknya, apa subjek yang ada di dalam gambar, apa objek yang ada di dalam gambar, apa peluasan yang sesuai dengan, yang penting dengan subjek dan objek yang ada di dalam gambar. Kemudian pada murid tahun 4 ya, cikgu mungkin ataupun cikgu boleh mulakan skop ni sebenarnya daripada tahun 3. Apabila kami pasukan KIT membuat jelajah aksi ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, ada juga ketua panitia yang sudah mula memperkenalkan skop ini kepada murid tahun 3. Ya. Sebab apa dalam tahun 3 pun mereka sudah diberi pendedahan kepada menulis ayat tunggal. Ya. Ataupun murid lemah. Saya sendiri mengajar kelas yang belakang, memang yang penting mereka boleh bina ayat. Tak kisahlah ayat tunggal ya. Maksudnya ayat tunggal tu, daripada ayat tunggal itu barulah kita minta murid bina peluasan ayat dari segi peluasan subjek. Ini yang murid kurang mahir. Ya, peluasan subjek apa? Contoh ayah yang berbaju belang. Contohlah ya. Kakak yang sangat rajin itu sedang menyapu sampah di luar di halaman rumah. Jadi murid dari segi peluasan subjek tu murid kurang mahir ya, berbanding peluasan predikat. Tapi biasalah peluasan predikat ni tak ada masalah, murid biasa boleh buat. Cumanya kadang-kala murid dia tak ada idea. Maksudnya kakak sedang menyapu di halaman rumah, adik menanam pokok bunga di halaman rumah. Jadi peluasannya semua di halaman rumah sebab dia tengok gambar tu di halaman rumah ya. Okay, next. Okay, kemudian pembelajaran dan pemudahcaraan. Bagaimana kita nak melaksanakan teknik jelajah kata ini ya. Yang pertama, setiap kumpulan kita bekalkan dengan gerabak skop ya. Jadi cikgu boleh buat PLC ataupun dalam kumpulan panitia cikgu boleh buat satu hari ladap untuk membina gerabak skop ni. Boleh jadi siapa yang nak gunakan, cikgu boleh gunakan bahan tu ya. Jadi setiap, kalau dalam kelas kita biasanya antara 4 dan 5 kumpulan kan. Jadi cikgu perlukan setiap kumpulan satu gerabak ya. Dan gambar bersaiz A4 dan 5 keping. Maksudnya gambar terpulanglah cikgu nak buat hari tu gambar yang sama setiap kumpulan ataupun gambar yang berasingan ya. Setiap kumpulan akan diberi masa untuk menentukan fokus skop pada bahan rangsangan. Jadi kumpulan tu akan menulislah apa skop dari segi subjek dia apa, kata dia apa, objeknya apa dan peluasan pada gambar rangsangan. Jadi setiap ahli kumpulan dia melengkapkan jadual skop itu mengikut gambar. Kemudian apabila mereka membuat perbincangan, mereka pun bina ayat secara individu. Jadi hasil perbincangan dan yang telah mereka tulis pada gerabak skop itu bolehlah ditampal di dalam kelas. Jadi cikgu boleh tampal di dinding dan sebagainya. Kemudian kita boleh minta setiap kumpulan menilai ayat yang dihasilkan oleh kumpulan tadi melalui jelajah minda ataupun gallery walk ya. Bila kita tampal kat dinding tu mereka akan pusinglah. Sebab apa, murid ni satu mereka punya kesukaan iaitu kalau boleh dia nak cari salah kawan dia kan. Jadi masa tu memang akan meriah lah.
murid akan menjadi kelas akan jadi bising. Dia akan cakap, kawan dia ni salah eja lah, kawan dia ni salah ni. Jadi berlakulah pembelajaran di situ walaupun dalam tapi cikgu kena bijak lah kawalan kelas ya. Jadi next. Okey, kemudian prinsip pelaksanaan kita kena menerangkan penggunaan gerabak skop. Biasanya kali pertama je kalau kita buat aktiviti dalam kelas, murid agak macam tak berapa dapat tangkap lagi. Tapi kalau kita selalu buat, bila kita edarkan saja gerabak skop ni, mereka dah boleh tahu dah apa nak buat ya. Jadi cikgu tak payah. Jadi murid dapat mengecam kata mengikut subjek dan predikat ayat. Cikgu boleh bimbing murid yang berprestasi rendah dengan menggunakan ayat dengan menggunakan jadual skop. Dah ada dia punya jadual tu ya. Ahli kumpulan ya, bekerjasama dalam membina ayat gramatis dan hasil kerja kumpulan dapat dicatat dalam gerabak skop dan murid dapat menilai dan mengedit kerja kumpulan yang dihasilkan oleh kumpulan yang lain. Macam saya kata tadilah, dia pergi dekat kumpulan yang lain, mereka boleh beri pandangan, beri edit dan sebagainya. Kadang-kadang kawan tu betul pun dia kata salah kan. Jadi kita kena guide murid-murid ni ya. Okay, next. Okey, ini kalau kita nak buat lah ya. Jadi cikgu boleh gunakan step kumpulan beginilah. Ya, kalau biasanya kita dah buat sebelum ni pun kita buat kotak-kotak kan, tapi kita buat kotak-kotak dalam buku saja. Mungkin itu budak macam rasa bosan, boring kan. Jadi ini nampak lebih menarik sebab apa, benda tu maujud dan dia seronok dengan tu. Ya, apabila kami pergi ke sekolah di Sarawak, ada juga guru yang membuat pertukaran. Mereka tak gunakan gerabak skop kereta api, tapi mereka gunakan perahu penambang sebab dekat dengan mereka punya culture ya, mereka punya budaya biasa dengan perahu. Jadi mereka gunakan perahu tu, satu lagi perahu. Okay, jadi sangat kreatif ya. Jadi cikgu boleh ubah gerabak ini, tak semestinya gerabak. Mungkin cikgu murid-murid kalau sekolah saya tu mungkin perempuan kan, suka gambar-gambar kartun macam Elsa ke apa, cikgu boleh ubah sesuai mengikut situasi. Kalau budak lelaki dia suka gambar-gambar robot ke apa, cikgu boleh ubah yang skop tu tadi bukan hanya setakat pada gerabak. Cikgu ubah sesuai ikut kreativiti cikgu dan ahli panitia cikgu, ubah kepada benda-benda yang dekat dengan murid ya. Okay, next. Okay, setiap kumpulan ni tadi saya dah terangkan, diberi gambar rangsangan, mereka lengkapkan ya. Ini yang saya terangkan tadilah, mereka masukkan perkataan. Okay, next. Okey, perbincangan kumpulan, mereka pamerkan. Beginilah cara situasi perjalanan PDPC kita di dalam kelas ya. Perbincangan kumpulan, mereka letakkan hasil perbincangan dalam gerabak skop mereka dan diakhiri dengan jelajah minda ya. Okey, next. Okey, kemudian kita pergi kepada teknik yang kedua. Tadi kita buat guerrilla walk dan sebagainya. Teknik yang kedua, kita gunakan masih lagi alat yang sama, iaitu gerabak skop, tapi teknik apa dia? Iaitu teknik jalan-jalan cari kata. Ya, masa dia 30 minit juga. Ya. Teknik jalan-jalan cari kata dibangunkan untuk murid menghasilkan ayat yang gramatis lah, tak lain tak bukan, itu sama saja. Okey, next. Okey, ini tanda kandungan kita, murid dapat menulis samalah, menyampaikan maklumat dalam bahasa yang santun ya. Objektif kita membina ayat majmuk. Okey, ini sama juga kriteria kejayaan seperti tadi, murid dapat catat kata yang tepat pun dah kira berjaya. Kita dah berjaya dah ni ya. Murid dapat gunakan pelbagai jenis kata pun kita boleh anggap dia. Apatah lagi kalau murid dapat bina ayat tunggal ataupun ayat majmuk dengan gramatis, itu dah dikira sangat berjaya cikgu ya. Kita punya kriteria kejayaan. Okey, next. Setakat ini boleh ya cikgu? Boleh jelas ya dengan penerangan saya? Kalau terlalu laju boleh minta moderator tegur saya ya.
Okey, yang pertama instrumen kita sama juga ya, kita gunakan gerabak skop tapi ini kita ada station. Jadi maksudnya kalau kereta api ni kita lekat, kita panggil dia ada station lah. Ada station S, ada station K ya. Okey, kemudian kita gunakan kad gambar, kita gunakan kertas berpelekat, kita catatkan nama pencatat dan kita boleh gunakan loceng ataupun siren ataupun cikgu guna whistle. Sebab apa? Ini untuk kontrol kita punya PDPC dalam kelas. Sebab apa? Kadang-kadang murid ni terlalu excited, kita pula yang tak boleh kontrol mereka ya. Jadi cikgu sebagai pemudah cara ataupun kita nak ni, kita kena ada satu sebagai kita punya alat kita nak kontrol. Jadi cikgu boleh gunakan loceng ke cikgu. Saya kalau dalam kelas memang whistle lah. Memang kita cikgu MJS memang ada whistle ya. Okey, fokus kemahiran sama juga, kita fokus pada baca dan fahami soalan. Sebab apa? Banyak berlaku memang tak faham soalan tu, tak boleh jawab kan. Okey, ni sama juga yang tadi, cuma teknik berbeza. Nanti saya terangkan tentang bagaimana kita nak jalankan teknik ini. Okey, next. Okey, ya. Untuk teknik jalan-jalan cari kata ini, kita tampal gambar pada stesen. Tadi kita lekatkan gambar pada setiap kumpulan dalam poket gerabak. Tapi ini gambar ditampal pada stesen. Kita letaklah stesen. Mungkin cikgu boleh letakkan stesen suka-suka seronok-seronok kan. Okey, stesen Kuala Lumpur, stesen Ipoh dan sebagainya. Terpulang pada cikgu. Ya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan, mereka bergerak ke stesen dengan arahan cikgu. Ya. Kemudian, okey, contohnya kata kumpulan A sekarang pergi ke stesen Ipoh. Jadi mereka pergilah ke stesen Ipoh ya. Setiap kumpulan melantik seorang pencatat bagi setiap stesen untuk menghasil dapatan kumpulan dalam kertas A4. Maksudnya mereka catatlah apa gambar tu, apa subjeknya, apa ni ya. Kemudian apabila kita bunyikan siren ataupun kita kontrol dengan loceng ataupun kita kontrol dengan whistle ya, bila kereta api nak gerak ada bunyi whistle. Jadi mereka kena bergerak ke stesen lain. Mungkin dari Ipoh mereka menuju ke utara, mereka kena pergi ke stesen Anostar ya. Contohlah ya. Okey, next. Okey, kemudian di stesen tersebut murid dikehendaki menyenaraikan tugasan teknik SKO ni menampal jawapan pada kertas berpelekat. Maksudnya, okey, mereka mungkin gambar tu tentang gambar gotong royong. Ya, mereka kena catatlah apa subjeknya. Mungkin murid, mungkin guru, mungkin tukang kebun ya. Mungkin apa aktivitinya. Mungkin mencangkul dan sebagainya. Jadi murid catatlah dalam kertas tu, ya. Dan mereka akhirnya akan pulang ke stesen P ya. Dan mereka berbincang untuk membina peluasan ayat. Mereka dah dapat subjek, dah dapat kata, mereka dah dapat objek, barulah mereka membina ayat dengan lengkap. Ayat majmuk, ayat yang gramatis ya. 6 gerabak skop yang telah lengkap akan digantung setiap kelas untuk dibentangkan. Okey, bila dah lengkap tu mereka boleh bila gambar tu dah lengkap, dah ada ayatnya di bawah, mereka boleh gantung untuk mereka nilai dan mereka bentangkan. Okay, next. Okay, guru menerangkan cara macam saya tadilah. Ya, murid dapat membina perluasan ayat dalam kumpulan. Okay, next. Okay, ini contoh gambar. Kemudian mereka bergerak, ikutlah stesen-stesen tadi. Dan mereka membuat, mencatat setiap, bagi setiap stesen, mencatat hasil dapatan. Ini bagaimana teknik jalan-jalan cari kata ini dilaksanakan. Okay, next. Ini contoh siren kereta api sebenarnya ya. Kita gunakan yang asalnya cikgu boleh rakam dan sebagainya ya. Okay, next. Okey, jadi bergerak, murid bergerak ke stesen dengan dikawal oleh siren kereta api. Ya. Mereka menyenaraikan dan mereka berbincang dalam kumpulan. Jadi kita, kalau sekarang ni tak boleh lah ya, kita tak boleh sembang dekat, kita tak boleh ni. Masa aktiviti ni dilakukan masa sebelum aktiviti, sebelum COVID lah ya.
Mungkin apa ni ada kekangan pada kita sekarang ni, tak boleh sembang dekat, tak boleh rapat ya. Okay, next. Okey, mereka berbincang untuk membina perluasan ayat. Maknanya bila dah dapat saja mereka terus berbincang ya. Bila mereka dah dapat, dah lengkap, mereka boleh bentangkan hasil dapatan setiap ahli kumpulan. Okey, next. Okey, yang ketiga. Tadi kita yang pertama, kita ada ni, kita pergi pada yang ketiga. Ini dipanggil hentian gerabak skop ya. Jadi macam mana nak buat PDPC dalam kelas menggunakan hentian gerabak skop ni. Maknanya elemen dia, bahan dia masih lagi gerabak skop, tapi ini cara bagaimana kita nak buat PDPC menggunakan gerabak skop. Okay, next. Okay, ini sama juga, kriteria kejayaan pun sama. Okay, next. Okay, bahan dia pun sama. Fokus kemahiran pun sama. Okay, next. Okay, ini cara yang ketiga. Bagaimana kita nak laksanakan gerabak skop. Ya? Tadi kita dah ada station, kita dah ada jalan-jalan cari kata dan sebagainya. Okay, yang ketiga ini, murid dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil. Ya? Terpulang dalam kelas cikgu ada berapa, cikgu bahagikan kepada 6 kumpulan kecil. Kemudian murid akan berada di setiap hentian yang ditetapkan dengan cabutan undi untuk menetapkan hentian. Jadi, okey, kita cabutlah undi. Dan setiap hentian telah ditampal gambar. Jadi ini biasanya ini cikgu boleh bagi gambar yang berlainan bagi setiap kumpulan. Ya. Maknanya kalau ada 6 hentian, makna ada 6 gambar. Ya. Jadi murid secara individu akan meneliti bahan rangsangan di hentian berkenaan. Ya, maksudnya bila dia cabut undi, dia dapat hentian nombor 1. Jadi dia pergi ke ni dan dia meneliti bahan rangsangan. Kemudian mereka akan berbincang dengan membina perluasan ayat berdasarkan bahan rangsangan dan dapatan secara individu tadi. Maknanya ni pergi setiap seorang, ya, maksudnya seorang-seorang pergi tengok apa yang dia dapat. Dia boleh dapat tengok apa aktiviti dia, apa objeknya, ya. Kemudian mereka berkongsi pendapat dan merekodkan maklumat yang diperolehi. Ya, bila mereka dah dapat, apabila mereka dah dapat daripada bahan rangsangan, mereka pun sama-sama bina ayat secara bersama, secara kolaboratif, ya, secara bekerjasama untuk membina ayat menghasilkan. Jadi di sini ya cikgu boleh beri kumpulan itu, ada kumpulan yang murid yang sederhana, ada murid yang pandai, ada murid yang lemah. Sebab apa di sinilah berlakunya rakan pembimbing dalam kalangan murid. Ya, murid boleh bimbing rakan dia yang lain untuk membantu mereka membina ayat. Mungkin dalam kumpulan mereka tu ada murid yang tak mahir, ya. Jadi rakan yang beri rakan yang mereka yang lemah ini sebagai salah satu, minta mereka beri tahu dalam ahli kumpulan, beri mereka tugas. Kadang-kadang murid yang lemah ini dia jadi pasif. Dia tak nak beri kerjasama sebab dia rasa dia tak pandai, dia malu dan sebagainya. Mungkin minta dia sebagai tukang bawa alat ke, ya. Jadi boleh tarik minat murid yang ni, dia rasa diri dia dihargai, ya. Dan daripada situ mungkin dia bertimbul minat dia nak belajar, ya. Okay, next. Okay, hentian teknik dia, ya. Membina ayat yang lengkap. Okey, misi merungkai minda. Sebahagian ahli kumpulan akan bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memperdengarkan ayat yang dibina oleh kumpulan yang lain. Ini kita gunakan kaedah stay and stray, ya. Maksudnya setiap satu kumpulan ni dia pergi, mungkin murid yang lemah ni kita minta suruh dia baca je, yang lain dah tulis dah ni, ya. Seorang ahli kumpulan pergi ke kumpulan-kumpulan yang lain untuk bacakan apa hasil dapatan kumpulan mereka, ya.
Jadi apabila setiap wakil kumpulan yang mengunjungi kumpulan mereka dibekalkan pelekat berwarna. Jadi maksudnya siapa yang banyak pergi ke kumpulan yang lain, banyaklah pelekat yang didapat. Apabila mungkin cikgu boleh bagi penghargaan di situ, siapa yang banyak dapat pelekat mungkin dapat hadiah dan sebagainya ya. Jadi ini menunjukkan keseronokan pada murid ya. Sekiranya mereka berpuas hati dan hasil yang mereka bina itu mereka boleh tulis ya lekatkan pada pelekat yang berwarna. Maksudnya ayat tu bagus ke? Contohnya macam saya dah pergi kepada kumpulan A. Saya bacakan ayat tu. Adik sedang bermain bola di padang pada waktu petang. Okey, kawan ni puas hati. Dia beri saya satu pelekat ya untuk ayat tersebut. Maknanya ayat tu betul, ayat tu gramatis dan sebagainya. Okey, next. Okey, ini sama murid prinsip kita. Cumanya percambahan idea melalui aktiviti stay and stray ya. Ini tadi kita ada gallery walk, tadi kita ada jalan-jalan cari kata dan ini kita ada stay and stray dalam PAK 21. Okay, next. Okay, ini kaedah dia lah. Bagaimana kita nak buat ini yang tadi yang saya terangkan sebentar tadi. Pilih hentian gambar, kita murid meneliti langsangan ya. Okay, next. Okay, berbincang, berkongsi pendapat, okay, membina ayat yang lengkap. Okay, next. Okay, ini memisi merungkai minda. Mereka pergi kepada kumpulan yang ni, mereka menerangkan ayat ya. Letakkan pelekat berwarna. Ini tadi saya dah terangkan. Okay, next. Okay, jadinya itu adalah elemen binaan ayat ya, yang daripada skop. Jadi saya rasa jika ada masalah, ada cikgu nak bertanya mungkin di hujung nanti, mungkin moderator boleh bacakan apa-apa, kita boleh ni. Sebab kita nak teruskan dengan elemen karangan ya. Sebab tak lama lagi kita nak daripada bina ayat, kita pergi pada elemen karangan. Okey, boleh ya cikgu saya teruskan ya? Okey, ini kita pergi kepada 3 elemen, iaitu yang pertama kita ada Bukhara ya. Bila sebut Bukhara ni kita pula teringat nasi Bukhari pula kan. Tak apa, ini bulan-bulan raya ni cikgu boleh masak lah nasi Bukhari tu ya. Okey, kita ada piramid minda dan kita ada roda minda. 3 elemen karangan yang ini adalah elemen menulis karangan yang saya sendiri bangunkan bersama 2 lagi rakan saya. Okey, next. Okey, ini adalah panel pembina kit karangan. Pertama Cikgu Kamariah ya, daripada SK Petaling Jaya. Saya sendiri dan saya berkolaborasi bersama Cikgu Siti Rashidah dari MUA ya, MUA. Jadi alhamdulillah kami dapat menghasilkan 3 kit karangan yang sebenarnya dah diguna pakai ya di seluruh Malaysia ya. Ramai yang dah baru ni saya sempat sebelum COVID ya, sebelum PKP kami last kali pergi jelajah aksi melihat sejauh mana kit ini ni ke Penang ya, sempat saya lihat mereka pun buat kit karangan ya. Okay, next. Okay, jadinya Bukhara ni maksudnya buka rajah ya. Jadi kit Bukhara ini dapat membantu murid-murid mendapatkan idea untuk mengarang. Ya, biasanya ya murid-murid kita ni, kita pun saya percaya rakan-rakan panitia, ketua panitia bahasa Melayu bukan calang-calang orang, dah mengajar lebih daripada 15 tahun, ada yang lebih daripada 20 tahun ya. Murid kita ni bila dia dapat sahaja soalan, dia terus nak buat, terus nak mengarang. Padahal idea dah ke mana, belum lagi ni, dan dia terus sibuk pengarang. Lepas tu dah terpadam-padam, dah tergosok-gosok, lama-lama kertas pun koyak kan. Sedangkan kalau ikut kita punya
dia punya pelaksanaan menulis karangan ini, kita mulakan dengan percambahan idea. Murid buatlah dulu peta minda, apa idea. Kena ada idea dulu baru nak mengarang. Tapi murid kita ni, dia dapat soalan je, dia terus nak mengarang. Jadi ni sekarang ni kita buat dia punya tata cara nak mengarang ni kena ada nampak lebih tersusun ya. Kena ada idea dulu. Seterusnya barulah boleh menghasilkan karangan yang cemerlang ya. Kit ini membantu murid mengembangkan idea-idea dengan menggunakan ayat yang gramatis ya. Okay, next. Okay, rasional dia. Apa rasionalnya kami ya nak buat ni ya. Satu, macam saya tadi katalah, kebanyakan murid tidak dapat menghasilkan karangan yang cemerlang kerana beberapa faktor ya. Ini antara yang dapatan kami semasa sebelum kami menghasilkan kit ini ya. Pertama, kesalahan struktur ayat. Ya, dari segi idea yang berulang dan sebagainya ya. Kesalahan struktur ayat ini puncanya mereka tak dapat bina ayat yang gramatis lah. Tadi maknanya berbaliklah kepada binaan ayat skop kita tadi. Ya. Kemudian kesalahan memilih tajuk karangan. Ini maksudnya yang saya kata tadilah, tak faham soalan. Saya ingat lagi 2016 ke tak salah saya, tajuk karangan itu berkenaan dengan surat tidak rasmi ajak kawan nak pergi masuk dalam pertandingan basikal bukit, kalau saya tak salah lah. Ya. Tapi murid tak faham, dia cerita tentang basikal bukit tu. Dia tak buat pun surat tidak rasmi. Jadi di situ mereka tak faham apa kehendak soalan ya. Kemudian mereka tak faham perkataan, tajuk karangan menjadi penyebab utama masalah ini. Kemudian biasanya murid terus menulis tanpa mencari isi. Sebab tu kita kadang-kadang bila baca karangan murid, duk ulanglah idea yang sama dari perenggan pertama sampai perenggan akhir ya. Murid tidak merangka isi karangan dan tidak menyusun karangan dengan baik. Yang sepatutnya isi utama jadi isi sampingan ya. Kit ini diharapkan dapat membantu murid-murid membina karangan dengan idea-idea yang lebih tersusun. Okay, next. Okay. Fokus kemahiran kita, memang kita fokus kepada DSKP. Kita punya kit ini tidak lari ya, sebab kita punya nak membantu murid. Macam Puan Saadah kata tadi, bantu murid untuk lulus sekurang-kurangnya D ataupun lulus kalau yang C tu boleh dapat B, yang B tu boleh dapat A ya. Yang pertama, murid membaca dan memahami maksud perkataan dalam tajuk karangan. Murid dapat kembangkan idea menggunakan ayat yang gramatis. Murid dapat menakul, menyusun dan mengolah idea sebelum membentuk karangan yang lengkap. Dan menguasai struktur karangan yang lengkap dari segi pendahuluan, isi dan penutup. Kadang-kadang murid, saya selalu cakap, kamu ni ibarat orang yang buat satu karangan, ada kepala, ada badan, tak ada kaki. Kadang-kadang tak ada kepala, ada badan, ada kaki ya. Yang paling syok tak ada semua. Salin je tajuk karangan ya. Okay, next. Okay, inilah bentuk bukaan rajah tu. Okay, macam mana cikgu nak buat? Okay, ini kita buat dalam kumpulan ya cikgu. Kita letakkan pendahuluan, kita ada idea, tapak idea, kita ada penutup. Di sini sahaja apabila murid buka saja rajah ni dalam kumpulan mereka, mereka dah tahu. Ya, contoh kalau kita bagi tajuk sukan sekolah saya. Jadi cikgu dah tahu apa pendahuluan yang cikgu nak letakkan, apa penutup murid nak letak ya, apa idea murid nak letak. Jadi ini adalah bukaan rajah. Jadi yang penting kalau murid lemah, cikgu letak pendahuluan, penutup, isi 1, isi 2 pun boleh, tak payah banyak-banyak isi, idea isi ni ya. Okay, next. Okay, di bahagian belakang, okay next. Di belakang dia ada, okay, ada kita boleh contoh ya. Ini kalau cikgu ni buat, di bahagian belakang tu ada poket kosakata. Ini saya ajar, kalau murid tu lemah, kelas hujung, cikgu masukkan kosakata dalam ni.
dan contoh soalan dalam ni dan cikgu boleh letakkan idea. Cikgu boleh masukkan idea-idea karangan dalam tips pembelajaran ataupun dalam kit buaran ni. Sebab apa? Bila mereka keluarkan saja idea tu, mereka susun saja. Ini kalau budak yang lemah ya. Kalau murid yang pandai, cikgu tak payah letak. Mereka sendiri tulis idea dalam kotak tu tadi. Okay, next. Okay, inilah contohnya. Ini yang kami buat daripada Manila Card. Ya, kalau cikgu rajin, cikgu cikgu saya faham ya, cikgu-cikgu ni sangatlah kreatif. Kemudian di rumah kita pun macam stationery, ya, cikgu boleh gunakan kertas laminate ataupun kertas ni yang cikgu boleh padam. Jadi cikgu boleh bawa ke setiap kelas ya. Ini contoh soalan, kita ada poket contoh soalan. Kita ada poket kosakata ya. Kita ada pocket idea. Kalau pocket idea tu kalau budak lemah, cikgu masukkanlah idea dalam pocket idea. Kalau murid pandai, cikgu tak payah masukkan. Tapi kalau cikgu bijak, cikgu ada 2 kelas. Contohnya kelas, cikgu mengajar kelas A. Cikgu bawa dulu cikgu punya buhara ni ke kelas A. Mereka akan tulis idea-idea tu. Jadi biarkan di dalam tu, nanti bila cikgu mengajar di kelas yang lemah, idea tu dah ada. Mereka cuma boleh ayat je. Itu kita boleh buat sebegitu ya. Okay, next. Inilah. Ini bahagian depan dia cikgu. Ya, itu bahagian belakang dia. Jadi bila dibuka saja, adalah isi-isi yang tadi tu. Okay, next. Okay, langkah penggunaan. Macam mana kita nak gunakan bukhara ni ya dalam kelas. Okay, next. Okay, murid dalam kumpulan. Okey, kemudian mereka ambil contoh soalan. Okey, murid memilih idea daripada pocket idea. Ini saya kata tadi cikgu, kalau murid tu kelas macam saya ajar kelas yang nombor 4. Murid ni dia tak ada idea. Saya sendiri tulis idea, saya letakkan dalam pocket. Tapi saya tak letak itu idea nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Mereka sendiri susun kad-kad idea itu pada tapak idea. Ya, murid kembangkan idea dan mereka tulis karangan. Tapi kalau murid yang pandai, cikgu jangan letakkan pocket idea tu, kosongkan saja, biar mereka tulis. Mereka tulis dan mereka susun pada tapak-tapak idea. Ya. Okay, next. Okay. Okay, penulisan karangan yang seterusnya. Okay, kita pergi pada piramid minda. Macam mana kita nak buat piramid minda ni pula? Tadi kita buat bukhara, ni piramid minda. Okay, next. Okay, sinopsis piramid minda. Okay. Kita lihat ya, piramid minda ini ingin membantu murid mengembangkan idea untuk menulis karangan yang lengkap dengan menggunakan ayat yang gramatis dan format yang betul. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihatlah ni, saya suka daripada satu, macam contohnya ya, cikgu dah gunakan satu gambar. Gambar tu gambar aktiviti sukan lah contoh. Cikgu mula-mula cikgu gunakan gambar itu untuk bina ayat, gambar sukan. Kemudian bila dah murid mahir bina ayat tentang gambar sukan, aktiviti dia ada apa semua, cikgu alih kepada karangan. Tentang gambar sukan tu tadi, cikgu buat karangan pula. Ya, karangan tu pula, cikgu boleh buat apa? Cikgu boleh buat berita sukan, cikgu boleh buat laporan sukan, cikgu boleh buat surat tak rasmi pada kawan cerita tentang sukan. Benda yang sama, sukan je. Ya? Jadi sebenarnya karangan ini tak lari daripada diri dan persekitaran murid. Kalau cikgu guna, minggu tu cikgu guna bina ayat tentang gambar aktiviti gotong royong. Cikgu gunakanlah daripada aktiviti gotong royong itu, kemudian nanti cikgu ajar karangan pun laporan aktiviti gotong royong, surat rasmi kepada MPK minta alat-alat gotong royong, apa saja tentang gotong. Jadi murid akan ingat benda, padahal format saja ceritanya sama ya. Okey, membantu murid yang lemah dalam karangan untuk mendapatkan markah lulus dalam peperiksaan, dan murid yang sederhana untuk dapat yang cemerlang ya. Kita kalau boleh yang lemah ni
At least dia tulis. Dia ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Walaupun 3 perenggan, ayat-ayat yang mudah ni janji tulis. Jangan tak tulis langsung ataupun jangan hanya salin soalan. Ya. Jadi kita bantu murid yang lemah ni, at least dia ada idea lah apa nak tulis. Ya. Dia jadi kalau dia nak nampak dia baca tentang sukan tu, dia tahulah nak cerita sukan. Apa permainan, apa ada hadiah, ada penonton bersorak dan sebagainya. Okay, next. Okay, next. Okay, piramid minda ya. Okay. Kita mulakan dengan pendahuluan. Kemudian kita ada idea 1. Kita ada idea 2. Kita ada idea 3. Kita ada penutup. Ya. Maksudnya bukanlah penutup tu nak cerita banyak, tak. Ya. Maksudnya inilah susunan. Maksudnya bila dah sampai penutup tu, karangan kita dah lengkap. Dah besar. Kalau you tulis pendahuluan saja, banyak tu je lah markah you dapat. You ada satu idea saja, banyak tu sajalah idea yang dapat. Kalau you murid boleh tulis dengan penutup, besarlah dia punya markahnya. Jadi saya piramid minda tu bukan maksudnya penutup tu kena tulis banyak. Jadi kita nak bagi tahu murid, inilah kalau kamu nak tulis karangan dengan lengkap, nak dapat markah yang banyak, dah dapat cemerlang, kamu kena makin lama makin besar. Ya. Jangan tulis sikit. Kalau tulis pendahuluan je, tak dapatlah markah yang banyak. Ya. Okay, next. Okey, kemudian kita letakkan tertingkap soalan. Maksudnya kalau kita buat piramid ni, bawah tu soalan lah. Poket ni poket soalan. Ya. Okey, next. Okey, itu pintu idea tu maksudnya kalau murid yang lemah, cikgu masukkan idea-idea ataupun murid tahun 4 yang masuk belum mahir lagi menulis karangan. Cikgu boleh letakkan idea dulu dalam pocket idea tu. Ya. Cikgu mungkin dalam kalangan cikgu nak minta cikgu tahun 4 nak gunakan kaedah ni, kita punya piramid ni, cikgu boleh letakkan pintu idea, pocket idea tu letakkan idea-idea. Ya. Okay, next. Okay, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, cakna minda kita iaitu roda minda, putar, pilih dan bina. Roda minda ni kita ingat pada zaman-zaman saya dululah. Mungkin ada cikgu yang muda. Dulu ada roda impian. Putar Halim, putar. Itu kalau zaman dululah. Ya. Mereka main aktiviti kan. Jadi kita teruskan. Okey, sinopsis roda minda. Okey. Yang pertama, roda minda ini dibina untuk membantu murid-murid mencari dan mengembangkan idea untuk menghasilkan karangan yang lengkap menggunakan teknik putar, pilih dan bina. Ini permainan lah. Budak murid kita kan suka bermain. Tapi biar suka bermain dalam belajar. Ya. Okey, next. Okey, contoh roda minda. Okey, bentuk roda lah. Ya. Dia pusing, nanti kita boleh ni. Okey, next. Okey, gunakan warna yang berbeza bagi setiap bahagian. Ya, cikgu gunakan. Okey, okey. Ini cikgu labelkan. Ya, labelkan idea pertama, idea kedua, idea ketiga, penutup dan pendahuluan. Okey, ni kita dah labelkan. Jadinya macam mana kita nak gunakan ni dalam kelas pula ya. Okey, next. Okey, murid membuat putaran roda. Dia pun seronok lah buat putaran roda. Dia pusing. Dia dapat bahagian, mungkin dia pusing-pusing, dia dapat penutup. Jadi dia kena cari idea bahagian penutup lah. Okey, mungkin orang lain pusing, dia dapat bahagian isi pertama. Jadi dia kena fikirkan isi yang pertama. Kawan dia pusing, dia dapat bahagian isi kedua. Dia kena fikirkan bahagian isi kedua. Itu maksudnya murid secara undian ya, dia pusing tu dia dapat tugasan apa yang dia kena buat. Okey, next. Okey.
Kemudian mungkin murid memilih idea yang diputar di dalam poket yang disediakan. Okey, mungkin mereka ini kalau kelas yang lemah, saya kata tadi, kalau kelas lemah cikgu dia dapat idea satu, dia kena keluarkanlah idea satu. Dia mungkin baca pada kawan dia ataupun tugas dia kena kembangkan idea daripada idea pertama tadi, ya. Kalau murid pandai, cikgu jangan minta dia ambil daripada poket. Cikgu minta dia utarakan idea. Dia sendiri kena fikirkan idea. Dia sendiri kena kena minda dia kena fikir, kena keluarkan idea, ya. Tapi kalau murid yang lemah, kita dah siapkan. Dia dapat idea satu, diminta dia keluarkan daripada poket idea, dia sendiri cuba kembangkan idea tersebut. Mungkin kalau contohnya faktor-faktor cara-cara menjaga kebersihan. Jadi idea pertama dia dapat mencuci tangan. Ya, bila dia dapat mencuci tangan, tugas dia nak kembangkan macam mana. Okey, kita mestilah kerap mencuci tangan. Maksudnya dari segi situ, ya. Kalau budak yang lemah, cikgu bagi idea mencuci tangan. Ya, tapi kalau budak yang kelas pandai, cikgu tak payah letak idea. Biar mereka sendiri utarakan idea mereka, ya. Jadi cikgu boleh buat benda ni, boleh buat secara sesuaikan ikut situasi anak murid cikgu, ya. Okay, next. Okay, murid kemudian menyusun idea-idea daripada poket yang disediakan. Kalau murid yang lemah tadi saya kata, disusunlah idea-idea tu dalam ruangan yang kita dah buat tadi. Tapi kalau murid yang pandai, cikgu minta dia tulis dan dia susun. Jadi cikgu boleh sesuaikan dua situasi begitu. Okay, next. Okey, kemudian murid mengembangkan idea dan menulis karangan. Daripada idea yang mereka dapat tu, mereka tulis karangan. Contoh kalau ada idea macam cara-cara menjaga kebersihan, mana kerap mencuci tangan, menggosok gigi setiap hari, pagi. Jadi mereka akan tulislah. Jadi mereka akan dapat karangan yang lengkap berdasarkan idea yang mereka telah bincangkan. Okey, next. Okey, itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan elemen jalan-jalan cari kata, skop, bina ayat dan karangan. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, kita boleh buka, ya. Kat sini ada apa-apa soalan, siapa-siapa nak bertanya, yang mana saya boleh jawab, saya cuba jawab, ya. Jadi untuk pengetahuan semua, ini adalah kit buku Cak Naminda, ya, yang telah ada juga kami bekalkan ke sekolah-sekolah. Saya rasa Kelang memang ada, dah ada sekolah yang dah dapat ni, ya. InsyaAllah, tadi saya rasa minta moderator bacakan soalan-soalan. Kat slide tu memang kita akan share. Kita tak ada rahsia, boleh share. Boleh share slide tu untuk kita kongsi bersama-sama untuk anak didik kita. Ada sesiapa lagi yang nak bertanya? Nak tanya saya sama ni yang mana? Okey, tak ada soalan. Jelas ya semua penerangan saya. Saya harap mudah-mudahan perkongsian ilmu saya yang sedikit ini dapat membantu Kelang, terutamanya Kelang, daerah yang kita sayangi, untuk tingkatkan lagi kita punya prestasi bahasa Melayu, pemahaman dan penulisan, ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Puan Zalinda untuk seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Normawati atas segala informasi. Diharapkan ilmu yang disampaikan dapat diimplement pada anak-anak didik kita. Okey, sangat jelas segala informasi yang disampaikan. Kita bolehlah banyak idea-idea yang disampaikan oleh Puan Normawati tadi kita boleh cedok untuk digunakan dalam kelas kita sewaktu PDPC. Baik, cikgu-cikgu ada soalan ke? Kiranya ada kemusykilan, pertanyaan. Ada soalan cikgu? Ada soalan. Dalam chat tu tak ada yang bertanyakan soalan. Kalau ada soalan dinyatakan dalam chat tu saya boleh bacakan.
Setakat ni tak ada soalan. Ya, ya, ya. Mungkin kalau mereka, ni Ya, Puan Zalinda. boleh. Puan Zalinda? Ya. Puan Zalinda? Okay. Kalau mereka malu kot nak letak dekat chat, mungkin mereka terus boleh PM saya pun tak ada masalah. Mungkin kot mereka, sebab saya ada dalam panitia bahasa Melayu Kelang tu, ada saya, jadi kalau mereka malu ke apa, boleh PM tepi pun boleh. Tak ada masalah. Malu, okey. Kira cikgu-cikgu boleh tanya dalam grup KPBM Kelang tu pun Puan Wati ada, kita bolehlah bertukar-tukar ilmu sekarang kita ada kemungkinan. Ya, insyaAllah. Okey, baiklah. Saya rasa tak ada pertanyaan. Sebelum kita berakhir slot kita pada pagi ini, saya berbesar hati menjemput Puan Zalinda binti Rahmat selaku pegawai SISC Plus Bahasa untuk ucapan penangguhan ataupun rumusan kita pada pagi ini. Dijemput dengan segala hormatnya. Okay. Baik, terima kasih Puan Zulfarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada jawatan kuasa Panitia Bahasa Melayu Daerah Kelang yang telah sama-sama menyambut pelawaan saya ini untuk mengadakan wacana ilmu 1.0 kita yang pertama, unit bahasa di bawah pimpinan saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Normawati binti Haji Inas yang automatik terus kata ya bila saya menjemput beliau untuk jadi penceramah merungkai kit Cakna Minda, ayat dan karangan berpisah tiada, ayat mantap, skor cemerlang. Terima kasih Cikgu Normawati. Kita harapkan selepas ini Cikgu Normawati akan terus sambut lagi ajakan saya untuk perkongsian yang lain-lain, ya. InsyaAllah. Jangan apa kata, jangan kata tidak lah. Sebab saya sendiri pun masih lagi dalam proses belajar bahasa Melayu, untuk mendaulatkan lagi bahasa Melayu saya. Kerana sebelum ni saya ialah SISC Plus Bahasa Inggeris. Tegur saya jika saya ada kesalahan bahasa, khususnya tata bahasa. Namun saya juga perlu panjangkan terima kasih saya kepada Encik Anwar, ya, watak yang paling dikenali dalam Panitia Bahasa Melayu yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk melestarikan Kit Cakna Minda ini supaya saya boleh terus garap dalam kalangan Ketua Panitia Bahasa Melayu Daerah Kelang Sekolah Rendah. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Arasu yang banyak membantu saya dalam bidang teknikal. Cikgu Arasu ialah Ketua Panitia SJKT Dalam Meru. Beliau yang menyediakan poster kita hari ini, juga menyediakan link Meet dan Google Classroom. Jadi kepada siapa yang mahukan slide Cikgu Normawati tadi, boleh ambil kod kelas Google Classroom, sebab saya percaya Cikgu Arasu akan share dalam Google Classroom ni. Ambil sebabnya saya ada harapan. Saya nak semua ketua panitia yang hadir dalam Meet kita pada hari ini untuk menyampaikannya kepada guru-guru bahasa Melayu yang lain di sekolah. Buat PLC. Dan saya perlu dimaklumkan bila PLC ini berlangsung. Sebab saya nak rekod berapa banyak yang telah tasarkan perkara ini, Kit Cakna Minda, iaitu skop dan bukara kepada guru-guru bahasa Melayu di sekolah masing-masing. Mohon maklumkan kepada saya. Ya. Tapi saya lihat kehadiran hari ini tak sampai pun 95, ya. Dan ada dua orang yang PM saya ketidakhadiran. Jadi selepas ini wacana ilmu kita yang seterusnya, saya mengharapkan kehadiran yang penuh. Sebab kita dah tak ada lagi peluang untuk bersemuka dalam kuantiti yang besar. Jadi Meet adalah salah satu platform yang terbaik buat masa ini. Justru saya ada beberapa wacana ilmu yang seterusnya. Jadi mungkin cikgu-cikgu boleh ambil tarikh ini supaya ia tidak clash dengan perkara-perkara lain. Jika clash, tolong beritahu saya. Tarikh yang pertama ialah pada 23 Jun. Iaitu CPD kita yang kedua, Encik Anwar akan menyampaikan kuadron penyelesaian masalah.
Audiensnya ialah Ketua Panitia Bahasa Melayu. Pada tarikh 29 Jun, kita ada Encik Asri yang juga CPD 2 yang akan menyampaikan tajuk item analysis. Audiens kita ialah Ketua Panitia Bahasa Melayu. Pada tarikh yang sama, 29 Jun, kita ada meet merungkai di SKP Bahasa Melayu tahun 4. Audiens kita ialah guru-guru Bahasa Melayu tahun 4. Dan yang akan disampaikan oleh Encik Mahzin. Okey, tolong ambil tarikh-tarikh ini. Dan dalam perancangan saya juga, saya akan buat beberapa meet CLC yang di bawah tajuk eksplorasi aplikasi dalam talian. Saya dah jumpa beberapa orang KP Bahasa Melayu dan guru-guru Bahasa Melayu yang mahir dalam aplikasi PDP online ni. Antara yang kita rancang ialah Word Wall, Jamboard, Padlet, Meet dan Nearpod. Namun, saya akan cuba bangunkan Google Form untuk melihat keperluan kursus-kursus ataupun Meet ini. Okay, saya akan kongsikan Google Form untuk lihat keperluan. Kalau mungkin cikgu rasa benda ni tak perlu, so kita akan kemudiankan. Kita akan dahulukan apa yang kita rasa perlu pada ketika ini. Untuk bimbingan SIC Plus sendiri, saya akan cuba rancang beberapa meet yang merujuk kepada SKPMG 2 Standard 4. Bermula daripada aspek 4.1 sehinggalah 4.6. Dan kemungkinan ada beberapa fasa lagi. Baiklah, saya akan membuat rumusan meet kita pada hari ini. Kita ada dua strategi yang telah dikongsikan oleh Cikgu Normawati, iaitu skop dan bukara. Kalau kita melihat kaedah, kita perlu belajar menulis ayat dahulu, baru kita boleh menulis perenggan. Jadi dua tajuk ini memang sangat-sangat berbaloi untuk kita pelajari dan untuk kita kaji lagi. Dan harapan saya boleh diaplikasikan di dalam PDP Bahasa Melayu di sekolah. Saya melihat skop dan bukara ini merupakan satu platform yang menunjukkan elemen PAK21 yang sangat baik. Kita dapat lihat komunikasi, kita dapat lihat kolaboratif, kita dapat lihat pemikiran kritis dan akhirnya kita akan dapat melihat kreativiti dalam kalangan murid. Begitu juga dengan bukara. Namun kita tidak nafikan penggunaan bahan bantu mengajar sangat-sangat penting dalam kedua-dua strategi. Yang inilah selalunya dalam kalangan guru kita kurang diaplikasikan. Apabila kita bercakap tentang bahan bantu mengajar, masing-masing memberikan alasan banyak masa yang perlu diambil untuk menyediakannya. Tapi dengan gerabak kereta api tadi kita buat sekali, kita dah boleh guna banyak kali. Betul ya Cikgu Normawati? Okey. Kenapa ya kita nak mulakan, kita nak kenalkan strategi ini? Betul. Sebab kita, seperti yang disebut oleh Puan Saadah tadi, Kelang merupakan satu-satu daerah yang mempunyai bilangan E paling tinggi. Jadi antara intervensi yang kita cuba nak laksanakan ialah kita nak 0 E dalam penulisan bahasa Melayu. Jadi ini langkah kita yang pertama, iaitu dengan skop dan bukara. InsyaAllah selepas ini saya akan pilih beberapa sekolah rintis lagi selain daripada sekolah-sekolah yang telah pun memulakan skop dan bukara. Dan saya telah dimaklumkan oleh Encik Anwar tadi dan saya akan pilih lebih banyak lagi sekolah rintis untuk skop dan RIN dan sekolah untuk skop dan bukara. Baiklah, saya rasa saya pun tak perlu bercakap panjang, dah pukul 10.31. Encik Arasu rasanya dah share link untuk kehadiran dan maklum balas. Encik Arasu? Ya, macam. Encik Arasu? Okey. Ya Puan, tengah share ni. Saya minta semua yang ada dalam Meet pagi ini untuk isikan link kehadiran itu dan juga maklum balas. Okey, Arasu dah share maklum balas kehadiran. Oh.
Kalau tak sempat pun kita boleh share dalam grup nanti ya. Okey. Saya nampak ada satu pertanyaan di sini oleh Cikgu Elistina. SK Meru, Elistina ya. Kata ada share dalam FB tak? Boleh Arasu? Okey. So kedua-dua ada link. Boleh masuk sekarang. Okey. Justru saya rasa itu saja untuk ucapan penangguhan dan rumusan saya untuk wacana ilmu 1.0 kita pada pagi ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan pada tarikh 23 Jun bersama-sama dengan Encik Anwar untuk CPD 2 kita. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya terus dalam grup KPDM Kelang kita. Dan join Google Classroom dengan kod kelas yang saya sharekan tadi. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Saya balik kepada Zulfarita. Terima kasih Puan Zalinda atas ucapan penangguhan tadi. Saya rasa wacana ilmu kita pada pagi ini dah sampai ke penghujungnya. Baik cikgu-cikgu boleh scan kehadiran SPL KPM seperti yang tertera pada skrin laptop cikgu. Okey, cikgu-cikgu boleh scan. Dan juga jangan lupa isi maklum balas untuk program kita pada pagi ini, Kit Cakna Minda BM. Terima kasih Normawati. Okey, terima kasih. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PPD, seterusnya unit bahasa ya, sekali lagi yang memberi peluang pada saya berkongsi ilmu, dan juga saya ingin merakamkan maaf andai kekurangan di pihak saya, mungkin ada kelemahan di pihak saya. Slide semua kan dalam Google Classroom petang nanti nah. Saya izinkan. Boleh ambil. Ya, boleh. Saya kongsikan apa yang tersebut dengan semua. Terima kasih semua. Puan Zalinda, nanti Ya saya rasa. masukkan video dengan slide semua dalam Google Classroom petang nah. Ya betul. Ya betul. Bagus. Baik. Thank you Puan, mohon undur diri. Ya, saya pun nak undur diri. Terima kasih Saya semua. juga nak terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Zulfarita. Sama-sama Puan. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Ya, terima kasih Amir. Terima kasih Cikgu Amir. Sudi jadi ustaz pagi ni. Ustaz pagi ni. Sama-sama.